Yang ikut kita yang kedua ialah harta. Harta ikut kita ke kubur. Tapi harta-harta yang ikut kita tadi balik satu persatu. Kereta ikut, motosikal ikut, payung ikut, jam ikut. Semua ikut. Tika pun ikut. Tapi bila dah habis dikebumikan, tika tu orang gulung buat balik. Penjaga kubur gulung. Hoi, hoi, ya, hoi. Simpan dalam stok. Payung diletak di situ. Lepas ke bumi pukul 1:30 hujan. Orang ambil payung tu pula, orang balik ke rumah. Jak yang duk siram air tu pun orang bawa balik. Bila sampai di rumah, mak tanya anak dia, mana jak tu? Tinggal kat kubur. Mak tinggal buat apa? Mak beli kat Langkawi tu. Pergi ambil balik tuan-tuan. Mana ada harta tinggal? Balik semuanya. Satu saja amalan yang ikut dan yang tinggal bersama kita dalam kubur. Nama dia ialah amalan. Yang lain-lain balik. Segala harta anak dan menantu tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Yang ni saja yang boleh bantu. Biar kaki sampai ke kepala, kepala sampai ke kaki. Pelihara kita dengan amalan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu daripada disentuh api neraka. Apa makna diri? Kepala sampai kaki. Tu diri kita. Kepala kita sampai hujung kaki kita. Kata Allah, hang pelihara daripada atas sampai ke bawah. Jangan dihumban dalam neraka. Buat daripada hujung kepala ni, apa benda amalan yang aku boleh buat. Turun ke mata, turun ke hidung, turun ke lidah, turun sampai ke kaki. Apa amalan yang aku boleh buat. Itulah bekalan yang betul-betul nak buat. Maka kata Allah, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah buat kebajikan. InsyaAllah kita akan balik kepada Allah. Balik dalam keadaan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah redha pada kita dan kita redha kepada Allah sebab amalan yang kita buat. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk atas penerangan yang baik ini. Banyak pengajaran yang kita dengar juga menyebabkan mungkinlah sekarang ni terdetik di hati kita semua yang sebenarnya kita hidup kat dunia ni sekejap. Akhirat sanalah yang kekal buat selama-lamanya. Dan kita dah rasa macam, alah, dunia ni tak ada apalah, yang penting ke akhirat sana. Sehingga sekarang ni dah ada satu cetusan fikiran, satu saranan kepada kita, iaitu akhirat minded. Apa yang kita buat, kita fikir akhirat kita dapat untung tak? Hari ni kita makan kita ni dapat untung tak dekat akhirat? Hari ni kita buat kerja kita ni untung tak dekat akhirat? Nak pergi shopping yang kita buat hari ni, adakah menguntungkan kita di akhirat nanti? Dan sebagainya. Jadi nak tanya dengan Datuk lah, okay, sekarang ni masa kita pendek, umur kita pendek, dan kita tak tahu bila kita mati. Apakah amalan yang boleh kita buat, yang boleh dianggap sebagai bijak, yang boleh dianggap sebagai buat sikit tapi pahala banyak, supaya bila kita mati nanti masuk kubur, amalan kita tu sama-sama masuk sampai, ibarat kata sampai penuh lah kubur kita tu dengan pahala-pahala dan juga amalan-amalan. Jadi apakah saranan Datuk untuk kita dapat pahala yang berganda-ganda sesuai dengan tajuk kita hari ini, tamak pahala? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi Ustaz sebut bijak. Dalam bahasa orang Damansara Alif ni nama dia smart. Ya. Okey. Dia tak sebut bijak, dia sebut smart. Ya, kalau budak-budak dia sebut smarties. Mana faham? Tak faham tuan-tuan. Cuma orang kampung dia faham smart tu segak. Oi, smart hari ni dia faham segak pula. Sedangkan smart itu makna dia hikmah, kebijaksanaan. Tu makna dia smart. Sebab tu nama dia smartphone. Telefon yang bijak, telefon yang pintar, bukan telefon yang segak. Oi, smartphone, telefon segak. Tidak. Nama pun tak segak. Nama hardware segak apa? Hardware nama handphone. Saya tanya satu makcik, cantik gambar handphone makcik ni, handphone jenis apa? Hardware, kata dia. Hardware? Oi, jenama baru ke? Hardware, kata dia. Bukan hardware tu jual paku ke? Bukannya handphone, rupanya Huawei, tuan. Belajarlah makcik.
Asal punya we sudah. Disebutnya hak we. Nama pun tak cantik. Wak we, hak we. Oppo, Novo lah apa semua. Tapi smart. Bijak. Nama iPhone. Nama Samsung. Nama Samsung. Tapi smart. Sebab tu nama dia smartphone. Telefon pintar. Maka kita nak buat ibadat pun kita kena jadi pintar. Benda ini disebut oleh Allah dalam Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kamu kepada jalan Tuhan kamu dengan pintar, dengan bijak, dengan smart. Smart ni tuan-tuan, hikmah ni bukannya perlahan-lahan. Sebab ada orang faham kita nak ceramah kena lemah lembut, kata dia. Hikmah, kata dia. Kalau khutbah hikmah dengan faham lemah lembut, tidur semua. Dengan imam 2, imam 3 pun tidur. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Tidur semua tuan. Sebut qa tu panjang 4 harakat, il terus tidur. Bukan, hikmah maknanya kebijaksanaan. Sekarang ni 1:30 petang, waktu yang mengantuk, tengah hari penat bekerja, penat parking, penat cari parking, maka khutbah kena hikmah bagi orang semangat. Ittaqullah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah. Itu nama dia hikmah. Saya semayang satu masjid tuan-tuan, 70% Bangladesh. Hikmah dia apa? Ceramahlah, khutbahlah dalam bahasa Bangladesh. Aku ni duduk di Bangla ke duduk di sini tuan-tuan? Kiri kanan depan belakang saya bau orang, banyak bau. Ya ilaha illallah. Itulah tuan-tuan bagusnya orang Bangladesh. Nah, kita kadang-kadang duk hina Bangla. Dia oranglah yang datang hidupkan sembahyang Jumaat kita. Dia orang yang datang hidupkan sembahyang tarawih kita. Jalan kaki tu. Duk kerja kelang tu, jalan kaki pegang tangan pimpin, tak batal wuduk sama-sama jantan dalam gini tuan. Lah. Kain pelekat datang jalan kaki panas-panas tu, panas gila tu. Yang kita ada motor, kita ada kereta, tak datang sembahyang. Waktu itulah bawa isteri pergi pasar raya Ayon. Masuk pasar raya raksasa masa itu pula. Yang Bangla tu tuan-tuan berjalan kaki dekat 20 orang berjalan sembahyang. Sehari habis pula berjalan balik. Allahu Akbar. Malu kita pada mak Bangla tuan-tuan. Kadang-kadang masjid kita yang dipenuhi dengan mereka lah. Sama-sama lah kita fikir tentang tahap ni. Yang kita diberi dengan penuh kenikmatan, nikmat tak digunakan. Ada kereta, ditudung kereta tu, tak pakai. Ada motor, dibawa ke masjid, tidak, kata dia kan hilang motor. Habis tu tak sembahyang, sembahyang Jumaat di rumah aje. Motor selamat, kereta pun tak dicuri. Oh bagus tuan-tuan. Ni pemikiran jenis apa pula ni tuan-tuan? Maka hikmah di sini, kebijakan di sini bukan setakat di dalam ceramah aja. Ceramah pun kena bijak. Sekarang ni pukul 9.30, 9.40. Hikmahnya apa dalam ni? Waktu ini adalah waktu orang cuti, waktu orang rehat, waktu orang letih, bawa anak, bawa keluarga. Maka penceramah kena faham bagaimana cara nak berceramah supaya yang mendengar ceramahnya itu tak letih, tak penat. Macam saya dengan Ustaz Alim ni, kami duduk atas kursi. Kaki boleh begini tuan-tuan. Tuan-tuan duduk bersila. Boleh kaki macam tu? Lunjur bersila. Tak boleh. Kurang hajar nama dia. Bayangkan 1 jam setengah duduk bersila. Kaki gaut. Sakit pinggang. Lutut. Makcik-makcik yang duduk atas kursi bangga. Tak apalah. Relax. Aku 3 jam pun tak apa. Kata dia. Ni yang bersila ni. Dah lah bersila, tiang pula tak ada. Duduk tengah-tengah tu ni. Nak lunjur orang depan ada. Nak panggung kaki tak ada pula. Nak letak tangan ke belakang, kaki orang di belakang. Sabarlah. Tiba-tiba ustaz pula ceramah. Ya. Kita hendaklah sama-sama mencari kebaikan ya tidur kita tuan-tuan. Tu namanya tak hikmah, tak bijak, tak smart.
Dalam kita nak berdakwah dengan budak-budak, kena smart. Dengan orang tua, kena smart. Smart pada budak-budak, mungkin menyanyi banyak. Nama pun tadika. Satu-satu sayang saya Allah. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga, itu untuk tadika. 4-5 tahun boleh lah. Jangan dibuat dengan Tok Imam. Tok Imam, satu-satu. Begini Tok Imam ikut. Caklah tadika pula aku ni, kata dia. Ini kebijaksanaan. Bila kita bijaksana, dia tackle hati orang, maka orang tu akan ikut kita lah. Tu nama dia mencuri hati. Curi, curi, curi. Curi hatiku. Cuma, cuma, cuma. Nun jauh di sana. Bila sebut curi hati, Allah pun kita kena curi lah. Supaya Allah tengok kita. Ramai ni tuan-tuan, dalam satu dunia ni berapa bilion. Yang di Mekah ada, di Madinah ada, di sini ada, di Afrika ada, di Australia ada, di New Zealand ada. Tidakkah ada satu perasaan cemburu dalam hati kita? Allah perhati orang itu, Allah tengok orang sana, Allah sayang orang situ. Aku ni macam mana? Mesti ada satu perasaan supaya Allah juga tengok aku. Allah juga pandang aku. Allah juga terima aku. Sebab di hari kiamat tak ada orang lain. Tak ada yang lain yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Allah saja. Sebab hari ini kita suka mencuri hati manusia. Tapi tak mencuri hati Tuhan. Kita buat apa-apa benda pun untuk nama. Supaya manusia kenal kita. Supaya manusia agungkan kita. Supaya manusia ini beri pujian pada kita. Tapi kita tak lihat. Adakah Allah memuji kita? Adakah Allah melihat kita? Yang ni yang kita kena cari jalan. Bagaimana supaya Allah melihat kita? 2 jalan. Pertama, ikhlas. Allah tengok orang yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kalau kita tak ikhlas, yang tengok manusia. Manusia dia hanya puji sekejap. Silap kita buat, habis kebaikan yang kita buat. Kita yang derma kapek pada masjid. Orang puji. Tebal kapek tu. Haji Din wakaf. Ui, bagus Haji Din ni. Besok jumpa Haji Din. Terima kasih Haji Din. Wakaf kapek memang sedap. Saya tertidur sampai masa sujud. Punya sedapnya kapeknya. Satu hari anak Haji Din kena tangkap polis. Ngedar ganja. Agak-agak ingat lagi tak kapek tu? Dah dibusukkan dengan anak dia yang hisap ganja, yang hisap dadah. Siapa yang kena tangkap semalam? Anak Haji Din lah. Dadah. Ya Allah. Macam mana? Bapak kaki masjid, anak kaki dadah. Hai ya Allah. Apanya bapak? Dia dah lupa dah. Allah tak pernah lupa kebaikan kita buat. Manusia lupa. Sedangkan kejahatan yang dibuat itu bukan kejahatan Haji Din, kejahatan anak dia. Mana ada mak bapak suruh anak isap dadah? Ada mak bapak jamu anak isap dadah? Pagi-pagi buat sarapan dadah? Aiman, bangun Man. Mak dah masak ni cucuk dadah. Tu bubur dadah. Yang tu sup kokain. Ni air ganja. Minumlah. Tu yang banyak-banyak tu, itu cakoroi. Air ketum. Minumlah, kata dia. Jarang mak bapak tuan-tuan. Daripada kari sampai ke sirap, semuanya dadah belaka. Tak ada. Anak tu sendiri silap. Tapi Allah kalau kita buat silap, Allah ni Maha Pengampun. Allah terima taubat kita. Dan dosa-dosa kita ni Allah hapus, pahala jalan terus. Jadi baiknya Tuhan. Sebab tu kita perlukan keikhlasan.